الضالين آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك birahmatika ya arhamar rahimin. Kita baca 10 daripada surah Al-Kahfi yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim innaka antas sami'ul alim innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat-sahabat ukhuwah muslimah yang saya kasihi, kita berbanyak-banyakkan syukur kepada Allah kerana sifat yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala ialah abdan syakura, hamba yang bersyukur. Bersyukur di atas segala kurniaan Allah, bersyukur di atas segala pinjaman Allah, bersyukur di atas segala nikmat yang Allah Taala taburkan, Allah Taala tebarkan di atas muka bumi ini. Kita kutip yang baik-baik sahaja. Dan kita tahu nikmat Allah Taala itu berupa dalam berbagai-bagai bentuk. Jangan sampai kita menjadi kufur di sebalik nikmat yang begitu banyak. Sebaliknya kita bersyukur walaupun sedikit. Alhamdulillah. Kesyukuran yang sedikit itu akan Allah Ta'ala tambah. Semakin lama semakin banyak dah semakin barakah. Terima kasih wahai Allah atas sisa-sisa umur yang masih berbaki. Yang kita sendiri tak tahu meneka. Bilakah sampai waktunya kita dipanggil pulang. Menghadap dengan Qadhi Rabbul Jalil. Kita akan berbahas tentang amalan-amalan yang kita lakukan sehari-harian. Selama tempoh Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk terus bernafas. Dan tempoh ini kita rebut, kita ambil untuk kita buat perkara yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita mohon pada Allah dengan penuh pengharapan agar akhirilah kehidupan kita ini dengan sebaik-baik pengakhiran. Husnul khatimah. Itulah idaman kita bersama yang selalu kita bermohon pada Allah. Seperti biasa, kita nak menambahkan keberkatan dalam kehidupan kita. Dalam pinjaman masa yang Allah Ta'ala ruangkan kepada kita. Kita cari satu ruang dalam hayat kita. Iaitu kita peruntukkan sedikit masa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bersama dengan para-para malaikat. Di dalam satu majlis ilmu yang kita namakan dengan majlis ilmu ukhuwah muslimah. Dan ketahui banyak saya dapat maklumat daripada sahabat-sahabat yang jauh. Rupa-rupanya kawan-kawan yang berada bukan sahaja dalam Pulau Pinang. Bahkan yang berada di negeri-negeri dalam Malaysia. Bahkan ada sahabat-sahabat saya yang ada di Timur Tengah pun bagi tahu manfaat daripada kuliah ukhuwah muslimah ini dapat mereka ambil dan dengan bersama serta mereka sebar-sebarkan. Alhamdulillah, segala usaha yang dilakukan oleh ukhuwah muslimah dalam membentuk satu majlis ilmu melalui Alam Maya ini sebenarnya telah pun sampai ke peringkat global. Terima kasih. Walaupun seorang-dua yang menyebarkannya, maka itu adalah hasil daripada usaha sahabat-sahabat ukhuwah sekalian. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini menjadi satu imbalan. Satu imbalan daripada Allah Ta'ala di sana nanti. Kan kita selalu war-warkan. Kita buat untuk bekalan akhirat. Kalau kata untuk bekalan dunia, rasa-rasanya ada. Dalam tempoh katalah untuk sebulan ni, kalau kata orang tak bagi keluar ke mana pun, cukup bekalan, ada cukup beras, cukup garam gulanya, cukup minyak galiannya, cukup segalanya. Alhamdulillah. Sebab apa? Bekalan Allah Ta'ala sediakan. Jadi bekalan untuk akhirat kita kena sediakan sendiri. Inilah penyediaan kita yang kita lakukan sehari-harian. Dan hari ini kita akan masuk kepada hadis yang pertama di antara hadis-hadis yang termasyhur. Antara hadis-hadis yang paling masyhur yang diletakkan oleh ulama-ulama muhaddisin adalah hadis yang bakal kita baca ni. Kenapa disebutkan hadis yang masyhur? Sebab hadis ini adalah 1/3 daripada amalan. Hadis yang bakal kita baca ini adalah hadis 1/3 daripada amalan. Okey, kita terus baca dulu Ikutlah yang mana yang ada di rumah ni ikut perlahan-lahan baca sendiri A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin aw yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Yang mana hadis yang pertama daripada kitab Matan Arba'in ataupun kitab hadis Imam Nawawi ini yang bermaksud daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya saja segala amalan itu dengan niat, dan hanya saja bagi setiap orang itu apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia, ia akan memperolehinya. Atau untuk wanita yang hendak dikahwininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ia hijrah kepadanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahihaihima. Kedua-dua hadis ini hadis sahih. Okey, mungkin ada dalam kitab hadis lain dia sebut an Amirul Mukminin, an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab. Pun betul. Pun betul. Kalau dalam kitab ni dia banyak versi, terlampau banyak versi. Yang mana versi yang paling sahih dia sebut an Amirul Mukminin Abi Hafsin. Abi Hafsin ni iaitu Saidina Umar. Gelaran untuk Saidina Umar kerana dia adalah bapa kepada Hafsah. Bapa kepada Hafsah. Yang Hafsah itu adalah salah seorang daripada Ummul Mukminin, isteri Nabi SAW. Hadis ini telah pun diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita kena faham, jikalau hadis yang diriwayatkan daripada Imam Bukhari dan Muslim, insya-Allah sahih. Sahih sebab kedua-dua Imam Bukhari dan Imam Muslim ini, mereka itu ialah orang yang paling-paling adil lagi mu'tabar. Jumhur ulama, sepakat ulama mengatakan Bukhari dan Muslim ini kedua-dua imam yang sahih kedua-duanya. Melalui beberapa kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, contoh dia seperti Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar dan Matan Arba'in. Ketiga-tiga kitab masyhur ini dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, diguna pakai sampai kepada hari ini. Kesemuanya dimulakan dengan hadis ni. Innamal a'malu binniyat. Kerana apa? Ditekankan, disuruh sangat-sangat kita ni nak buat kerja apa-apa kena dengan niat. Sebab Allah Ta'ala nak menceritakan kepada kita melalui hadis Nabi SAW ini tentang kedudukan niat dalam amalan. Kita tahu, kita orang Islam, niat tu paling utama. Puasa kena niat, zakat kena niat, solat kena niat, haji kena niat, umrah kena niat, tayamum kena niat. Apa juga amalan, berwuduk kena niat. Jika tiada niatnya, maka tidak sah amalan. Jadi nak diceritakan kedudukan niat di dalam amalan itu teramat penting. Kerana apa? Kerana niat adalah 1/3 daripada amalan. Amalan kita ini terbagi kepada 3. 1/3 daripadanya ialah niat. Kemudian yang kedua apa dia? Yang kedua iaitu lisan. Lidah. Yang ketiga, aqda, perbuatan. Amalan kita ini bergantung kepada 3 jenis benda ni. 3 perkara ni. Pertama, niat. Niat bil qalbi. Niat di dalam hati. Tak nampak tapi ada terdetik di dalam hatinya. Amalan yang kedua, kita dengan lidah. Baru kita suarakan. Aku ni berniat. Raya kurban nanti aku nak sembelih seekor kambing.
Dia niat lintasan dalam hati. Kemudian dizahirkan melalui lidah. Ada saksi yang mendengar. Dan kemudian bertindak dengan anggota. Baru jadi satu amalan. Memang setiap amalan kita berkisarkan kepada 3 perbuatan ini. Contoh dia sembahyang. Kita bermula dengan niat. Niat lintasan dalam hati. Sahaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Syum dah lintas. Maka lidah melafazkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Lantas mengalunkan surah Fatihah. Dan seterusnya hingga sampai memberi salam. Kemudian perbuatan rukuk, sujud, i'tidal dan sebagainya. Itu adalah perbuatan. Ada 3 kan? Niat, perkataan dan perbuatan. Sebab tu dalam hadis ini ia amat menekankan tentang niat. Niat. Apa maksud niat? Niat ni dia asal daripada perkataan nawa. Sesuai dengan nama tempat Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nawa. Nawa ni apa maksud? Nawa ini adalah biji benih yang duduk di dalam hati. Dia duduk dalam. Biji benih biasanya orang akan tanam. Bagi masuk sikit dalam tanah. Walaupun kita tak korek dalam-dalam, kita bagi sikit je. Sebab biji benih. Biji benih dia kena duduk di dalam. Kemudian dia akan bercambah keluar. Menghasilkan pokok. Daripada sehelai daun kepada 2 helai. Daripada 2 helai kepada merimbun. Menghasilkan bunga, buah dan sebagainya. Bermula daripada biji yang kecil tu. Itulah niat. Bermula daripada niat kita. Aku ingat nak buat kenduri. Baru ingat. Kita orang Pulau Pinang suka kata aku ingat. Itu dia niat lah tu. Maka dilafazkan melalui lidah. Maka keluarlah arahan-arahan begini. Lalu berlakulah melalui perbuatan. Itu yang kata. Setiap amalan kita bermula dengan niat. 3 perkara ni berkisarkan. Kalau duk niat saja, tak ada tindakan, tak jadi kerja. Semayang dah. Tak nampak pun. Niat dah. Niat tak jadi. Dia hanya 1/3 saja dapat. Sebab itu, di dalam satu kisah dalam Al-Quran, seorang laki-laki yang banyak melakukan maksiat, yang melakukan dosa, apabila satu hari dia pergi jumpa dengan seorang syekh, dia beritahu dia nak bertaubat dengan dosa yang begitu banyak. Saya ni tanya, apa dosa yang kamu buat? Aku membunuh, aku berzina, aku menderhakai kedua ibu bapa. Maka kata syekh ni, satu tempat, hampir ke satu qaryah ni, hampir jumpa sekian-sekian guru. Hang bagi tahu hang nak bertaubat. Hang bagi tahu segalanya. Sebelum tu pergi jumpa dengan kedua ibu bapa hang, minta keampunan dan keredaan. Dia pergi jumpa mak ayah dia. Dia pun selepas memohon keredaan daripada kedua ibu bapa dia, dia pun meneruskan perjalanan ke satu tempat yang diberitahukan oleh seorang syekh ni. Di pertengahan jalan, tiba-tiba dia mati. Jatuh daripada kenderaan, daripada tunggangan dia mati. Bila mati, maka kematian kita ini selalunya akan diraihkan oleh 2 malaikat. Malaikat rahmat dan juga malaikat azab. Turun 2 malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, dianya milik aku. Laki-laki ini milik aku. Kerana di atas niatnya yang baik untuk bertaubat. Kata malaikat azab, dia baru ada niat. Tapi dia tak buat lagi. Dia tak buat lagi. Maka kata malaikat rahmat, dia dah ada niat. Dan tindakan dia dalam perjalanan. Cuma dia tak sampai saja lagi. Kata malaikat azab, dia baru bertindak dalam perjalanan tapi tak sampai. Maka dia milik aku. Jadi ketika ini berlaku perselisihan di antara malaikat azab dan malaikat rahmat di atas niat tu. Kepada niat tu. Niat yang baik. Niat tu baik. Maka perkara ini dirujuk kepada Allah yang maha adil oleh kedua-dua malaikat rahmat ini. Ini kisah benar, bukan contoh dongeng. Dirujuk kepada Allah yang maha adil, Qadhi Rabbul Jalil. Maka Qadhi Rabbul Jalil mengatakan,
tempatkanlah ia di dalam nikmatku, di dalam rahmatku. Kerana dia dah berniat dan dia sedang bertindak. Cuma tak sempat sampai. Ukurlah jarak. Jarak di antara tempat tinggal dia dengan jarak di antara tempat yang dia nak tuju. Kemudian tengok tempat jatuh dia. Mana lagi jauh? Dia ukur-ukur tempat yang dia jatuh dengan tempat yang dia nak sampai kampung dia nak pergi tobat tu lebih dekat berbanding dengan tempat tinggal dia. Maka dia adalah milik malaikat rahmat. Ini kata kuasa niat tu. Kuasa niat tu. Kita baru berniat. Allah Ta'ala dah pun catat kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Kita bertindak tapi tak sampai lagi. Baru duk rancang. Baru duk usaha. Tapi tak buat lagi. Allah Ta'ala sedang menulis kebajikan demi kebajikan demi kebajikan. Niat saja dah dapat 1 pahala. Kemudian kita dalam proses bertindak, kita dapat 10. Kemudian kita bertindak terus, kita akan dapat 100 pahala. Allah Ta'ala nak bagi melalui niat. Sebab apa? Niat itu adalah raja bagi amalan. Raja bagi amalan. Kalau kata kita niat jahat, maka jahatlah jadi dia. Yang mana telah pun diceritakan, kalau kita tengok niat kita makan pun sudah. Pasal apa yang kita makan? Niat kita makan ni nak bagi sihat, boleh bangkit berdiri sembahyang, dapat pahala. Dapat pahala. Niat kita mandi pasal apa? Hangat sangat kena mandi. Mandi. Guna air yang sama, sabun yang sama, bilik air yang sama, kain basah yang sama. Tapi tak dapat pahala. Sebab hangat sangatlah nak pergi mandi. Tapi kalau kita mandi, niat dengan apa? Nak sembahyang sekali lagi. Nak bersihkan badan, nak mandi terus. Sebab nak sembahyang. Dapat pahala. Apa pun bergantung di atas niat. Okey. Kita masak. Kita masak. Nak masak ke? Kena masak lah. Tak masak sekali orang marah. Tak lagi ada yang tarik muka. Masak bila? Okey. Masak menggunakan bahan yang sama, masak yang sama, resepi yang sama. Tak ada pahalanya. Tapi kalau kita niat, aku nak masak ni bagi ahli keluarga aku makan daripada air tanganku. Satu ibadah. Setiap perbuatan kita potong bawang dapat pahala. Kita masukkan garam gula dapat pahala. Setiap pekerjaan kita satu dikira pahala. Bahkan kalau perlu kita menitik, dijadikan satu malaikat berdoa bertasbih untuk kita yang menyediakan makanan. Kenapa? Niat. Itu kata apa pun bermula dengan niat. Yang duduk di dalam hati kita. Kita kadang-kadang buat kerja, buat kerja dalam rumah. Memang dah jadi satu rutin. Satu rutin harian kita buat kerja dalam rumah. Sambil kita buat kerja ni, kita hinggap. Kita berbunyi, kita merungut. Seolah-olah dalam rumah tu kita seorang saja. Aku ni babu ke? Aku ni orang gaji ke? Habis. Tapi kalau kita bangkit, ini ada tugas aku buat kerana Allah. Yang nak cari hak yang ni yang susah. Nak cari kerana Allah tu yang susah. Dia tak kira banyak. Dia memang kerja dia yang tu. Dia bangkit, dia buat terus. Tak ada payah siapa suruh. Dia buat terus selesai habis. Kerja yang sama. Rutin yang sama. Rumah yang sama. Penyapu yang sama. Niat sahaja yang nak menentukan pahala dan dosanya. Jangan kita letakkan dia sebagai satu yang sia-sia. Buat dengan kerana Allah. Sebab apa? Sebab kalau sebut bab niat ini, dia berhubung rapat dengan satu sifat. Sebab niat ni dia kerja hati, Niat ni kerja hati. Tak dinafikan. Saya juga terpesong niat. Kerja dia kerja hati. Bila kerja hati, kita tahu kalau kerja hati ni kena ikhlas. Allah nak sebut bab ikhlas. Kalau nak cerita bab ikhlas ni 3 hari 3 malam tak selesai. Apa dia ta'rif ikhlas? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam ayyakun al-amal lillah. Bahawasanya setiap amal tu hamba kerana Allah. Bukan hamba kerana siapa-siapa. Maka hadirlah ikhlas itu. Adanya sifat ikhlas.
Hang buat kerana Allah. Siapa suruh hang buat? Tak ada siapa suruh. Memang dah kerja aku nak buat ni. Itu ikhlas. Dia bukan kerana siapa-siapa. Macam ikhlas ini adalah satu lafaz tauhid yang selalu kita baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu definisi lafaz ikhlas. Apa dia? Kita berikrar. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wahdah, satu saja. La syarikalah. Tak ada sekutu baginya. Aku buat kerana dia. Bukan kerana yang lain-lain. Aku tak buat kerana hang. Aku tak buat kerana dia tu. Aku tak buat kerana kawan ni. Tak. Aku tak buat kerana nak suruh orang tengok aku. Nak suruh orang puji aku. Tidak. Aku tak buat kerana aku nak tarik perhatian siapa-siapa pun. Tidak. Tetapi aku buat lillahi ta'ala wahdah. Bukan dengan sebab lain. La syarikalah. Bukan dengan sebab orang lain. Tak ada sekutu bagi Allah. Aku buat dengan kerana Allah. Nak cakap senang Ustazah. Memang senang tau. Termasuklah diri saya sendiri. Boleh bercakap ketika mana hati senang. Kalau hati tak senang, dia naik marwab tu. Kadang-kadang bila tak boleh nak tahan, maka terzahirlah perkataan-perkataan yang tak berapa cantik nak didengar. Dia bawa keluar lah main yang bukan-bukan. Aku pun tak larang nak ikhlas dah. Apa saja yang duk senang, aku yang makin susah. Habis. Habis. Allah. Okey, ini ikhlas ni bergantung rapat dengan orang perempuan. Kita kerja kita duduk di rumah. No? Tambah lah ni orang suruh pula duduk di rumah. Lagi macam-macam cerita. Yang kita nak pandang. Kena pula dalam satu keluarga tu ramai. Pakat duduk ramai-ramai. Anak saja pun 9. Campur mak ayah dah jadi 11. Kalau dah ramai-ramai duduk dalam rumah ni pakat-pakat nak makan. Lapar ni selalu no. Saya tak makan dekat Colin. Saya nak kata dekat saya ni lah. Lapar ni selalu mula dah yang habis dah selepas sarapan pagi. Saya tengah hari pula. Sat lagi petang lain. Sat lagi malam dia. Oi, apalah kerja ni. Matilah dalam dapur. Oi. Matilah dalam dapur. Oi. Hampa tak kerti buat lain ke? Dia main lah nak. Dia main naik-naik hantu. Sebenarnya payah pelaksanaan ni. Payah pelaksanaan ni. Kita cuba. Sebab tu kata Imam Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di dalam kita membentuk amalan kita, kita serta dengan niat. Dan kadang-kadang niat tu terpesong. Contoh dia, kita tersapi kepada amalan yang lain. Kita pergi dekat semayang sudah. Kita semayang ni, kita niat kerana Allah kan. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sebut pun lillahi ta'ala. Sebut. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Angkat takbiratul ihram. Tadi yang kata semayang kerana Allah. Tengah-tengah baca takbiratul ihram. Ni dia keluar lah. Hak yang niat kerana Allah tu. Dia nak keluar pergi merayang lah. Dia nak keluar. Aku ni tak makan nasi lagi. Goreng ikan tu ada 2 ketui di bawah tudung. Saat lagi balik mereka tu makan habis. Aku tak pesan pun makan seorang sikit. Ada semangga banyak tu saja. Tidak tinggal dekat pun. Melidah ni. Tadi yang sebut kerana Allah. Niat tu dah merayang tu. Merayang keluar. Ataupun angkat-angkat takbiratul ihram. Niat kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Bunyi telefon. Telefon ni pun lagu tu lah. Kalau kata orang duk tunggu dia tak berbunyi. Kita pun elok-elok semayang. Dan dia pun berbunyi. Nak angkat ke tak usah. Nak angkat ke tak usah. Telefon letak tepi. Sejadah. Biji mata duk kelin. Siapa kamu telefon aku? Mulut duk bercakap. Mulut duk berkata. Pada rukun qaulinya Allah. Niat tadi kerana Allah. Tapi perbuatan dia dah bercampur aduk dah. Perkataan dia dah bercampur aduk dah. Hati dia dah menerawang kata. Kadang-kadang keluar daripada rumah. Pergi ke merata halal. Okey. Berlaku kepada diri kita sedemikian rupa. Yang mana kita kata kita niat kerana Allah. Dan dalam keadaan ini kata Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi ni anak murid Imam Syafi'i nak. Kata Imam Al-Baihaqi. Kita ni buat. Dalam kita buat baik.
tercampur aduk dengan perbuatan-perbuatan lara. Contoh yang saya bagi tahu tadi. Kita tahu amalan kita bukannya semua boleh diterima oleh Allah. Allah tapis. Allah cari yang betul-betul ikhlas. Kalau nak ditapis yang betul-betul ikhlas, kita tengok-tengok apalah yang tinggal dekat kita. Tak banyak mana. Ha? Kita buat juga. Tapi ikhlasnya tu kurang. Bukan kata tak ada, ada. Kurang. Kualitinya kurang. Selesai ditapis, apalah yang tinggal. Tinggal sedap je kat kita. Ha? Namun kata Imam Al-Bahaqi rahimahullahu ta'ala, dalam diri kita ada harapan. Ada khauf, ada rojak. Bukan rojak buah yang duk cicah tu. Maksud rojak ini harapan. Khauf ini takut. Kalau tak buat, aku takut Allah marah. Ha? Tak bolehlah tak buat. Selagi Allah marah. Allah tak reda dekat aku takut sangat. Buat. Tapi bila buat pasal pula tak khusyuk-khusyuk. Rajin sembahyang khusyuknya tidak. Ada rojak. Apa rojak? Harapan. Dalam kita bersifat takut kepada Allah. Kita mengharap sangat-sangat. Allah Ta'ala terimalah amalan kita ni. Ya? Hang nak suruh Allah terima. Niat hang tu ikhlas ke? Aku niat ikhlas. Betul-betul ikhlas. Khusyuk ke? Tak berapa nak khusyuk. Tak boleh nak jamin 100%. Itu bermakna ada campur aduk dalam amalan. Tiada keikhlasannya. Tapi aku ada perasaan takut kalau aku tak buat. Dalam perasaan takut itu aku harap sangat-sangat. Itu kata khauf warroja. Takut dan harap. Harap sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terimalah. Terimalah amalan kami. Allahumma taqabbal minna salatana tammah. Ya Allah, terimakanlah sembahyang kami ini seluruhnya, keseluruhannya dengan sempurna. Waghfir lana dzunubana amma, ampunlah dosa-dosa kami ini semua. Itu lafaz takut dan pengharapan. Wala tu'adzibna yaumal qiyamah, janganlah diazab kami pada hari kiamat dengan sebab kelalaian kami. Dia marah daripada mana? Rupanya dia terbit daripada hati yang sudut yang paling dalam ni. Ya Allah, andainya boleh kita buka lah. Hati kita ni, kita boleh sucikan macam mana hati baginda sallallahu alaihi wasallam yang disuci oleh malaikat Jibril alaihi salam. Nescaya kita basuh, kita suci. Kalaulah ada mana-mana doktor pakar ke, hospital-hospital swasta yang menyediakan perkhidmatan sedemikian, insya-Allah rasanya kita tak kedekut Nabi buat pembedahan. Tolong bersih hati saya. Sebersih-bersih hati, sesuci hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Dah tentu kita pakat-pakat kumpul duit macam kita nak pergi buat haji tu, Sebab apa? Sebab nak buat operation, nak buat pembedahan, membersihkan hati. Nak letak niat yang cantik dengan penuh keikhlasan. Tapi malangnya, kita bukanlah sehebat itu. Tak mampu. Melainkan mohon pada Allah. Bersihkanlah qalbu. Qalbu dengan niat, dua benda yang duduk sekali. Duduk sama-sama. Apa juga perbuatan yang kita buat, kita boleh memperolehi pahala kalau kita niat kerana Allah Ta'ala. Apa juga kerja kita buat. Kita keluar rumah. Kan kita keluar rumah. Kita langkah kaki kanan. Walaupun dah terkeluar dah kaki kiri. Tarik balik. Langkah kaki kanan. Sebab apa? Rasulullah melangkah dengan kaki kanan. Dapat pahala. Tapi kalau gebar-gebar keluar ikut suka saja. Berjalan juga. Sampai tempat. Tapi pahalanya tiada. Pakai kasut. Kan? Rasulullah ajak kita pakai kasut dengan kaki kanan. Buka kasut dengan kaki kiri. Kalau nak buka kaki kiri dulu. Kita tengah nak buka kasut ni. Tengah nak buka kelang kabut nak masuk. Tapi kita buka dengan kiri dulu. Sebab apa? Rasulullah ajak. Dapat pahala. Semua tu niat. Semua tu niat. Atas niat. Macam itulah nak masuk bilik ayak. Punya nak terkencing ni. Sampai tak ada nak parti dah tengok kaki kanan kaki kiri. Masuk. Masuk kencing macam biasa boleh Allah Ta'ala selesaikan. Tapi tak ada pahalanya. Tapi bila kita melangkah dengan kaki kiri, dapat pahalanya. Apapun atas pekerjaan dengan niat. Itu yang dikatakan. Innamal a'malu bin niat.
Tiap-tiap amalan itu bermula dengan niat. Niat yang baik ada pahalanya. Setiap langkah kita, setiap perkataan kita, setiap pergerakan kita. Semua ditulis pahala, 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 pahala. Tapi kalau niat yang tak ada, niat ataupun tak baik, maka ditulis. Dengan yang tak, kalau tak ada, tu tak ada pahala lah. Tak rasa rugilah kalau kita buat kerja lara, sia-sia. Kerja, tapi gajinya tiada. Ruginya. Orang lain pun kerja, pergi pagi, balik petang. Nah, tapi dia punya bonus berlambak-lambak banyak. Kerja sama. Satu tempat, satu line, satu company. Tapi pasal apa dia dapat banyak, aku dapat sikit? Ha, niat. Allah pandang dekat niat tu. Allah kaya, Allah kaya. Allah pandang pada hati kita. Wa innama kata Allah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagi tiap-tiap seorang tu apa yang dia niatkan. Bagi setiap orang. Okey kita. Pagi-pagi bangun. Hari ni ada kuliah. Kena bangun awal. Nah, bangun awal. Cari baju. Nak iron lah baju. Pasal apa? Nak menghadap dengan ilmu Allah. Nak pakai baju cantik-cantik. Sembuk minyak wangi sikit. Dah? Pasal apa? Nak menghadap dengan ilmu Allah. Nak muliakan ilmu Allah. Pakai cantik-cantik. Tu semua dapat pahala. Serika baju dapat pahala. Pakai baju lawa dapat pahala. Pakai minyak wangi dapat pahala. Sebab apa? Niat. Nak menghadap dengan ilmu Allah. Okey. Menghadap macam tu juga dalam Google Meet ni bukan nak berbau apa pun. Bukan kawan kita nak nampak kalau kata kita pakailah baju apa yang kita nak pakai. Kalau kita tak mau mandi pun bukan nak berbau apa pun lah ni. Kan? Tapi kenapa kita kelam kabut mandi, pakai elok-elok, pakai cantik-cantik. Nak menghadap dengan ilmu Allah. Pahalanya lain. Nah, pahalanya lain. Berbeza. Kalau kita tengok hari lain kita bangkit juga tidur. Kita bangkit tidur tapi pagi ni tak ada Google Meet tak apa. Nak tidur balik sampai tengah hari pun tak apa. Nah, mandi biasa-biasa pun tak apa. Tak adanya pahala Allah. Bagi setiap orang tu apa yang dia niatkan. Jadi apa yang kita niat itulah yang kita dapat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih." Siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu dapatlah kerana Allah dan Rasulnya. Siapa yang berhijrah kerana Allah. Baik, kita letak di sini orang yang berubah. Berubah dengan kerana Allah. Ya, tentang perubahan ni kita akui. Kita semua ada fasa-fasa perubahan. Kita bermula daripada alam kanak-kanak. Kemudian kita naik kepada alam remaja. Dalam alam remaja ini ada alam penuh dugaan. Remaja ini dia bersifat ingin mencuba. Apa yang orang cuba, yang sesuatu yang baru, yang terkini dia nak buat. Dia nak buat. Macam remaja hari ini, gila TikTok. Menari, bergolek, sampai kerentua padalah. Nah, dan difatwakan oleh ulama perbuatan itu adalah haram. Bagi seorang wanita yang menari, berjoget dan sebagainya. Di hadapan walaupun hadapan kamera tapi dah telah pun diperluaskan, dihantar kepada seluruh dunia dapat melihat. Okey. Bagi seorang remaja, kita yang pernah remaja, tak ada, jangan siapalah kata dia tak pernah remaja. Kita melalui zaman tu. Zaman tu zaman ingin mencuba. Apa yang orang pakai, kita nak pakai. Kan dia keluar zaman tu ada seluar yang kaki besar macam kipas tu. Pakai seluar kaki besar macam kipas. Orang pakai baju kebaya jarang. Orang buat rambut kerintin. Yang kata teban masuk pun sesat. Tak cari jalan keluar tak jumpa. Orang pakai kasut yang tapak tebal-tebal. Kata orang tu baling anjing pun mati. Kita melalui satu proses tu. Dan bila kita ada pada zaman tu, saya akui, saya pernah duduk pada zaman remaja ni. Jiwa seorang yang dikongkong ni memberontak keinginan. Masa tu dalam umur 15. 15-16 tu punya teringin boy. Aku teringin nak pakai lagu tu. Allah Ta'ala tak bagi. Kekangan demi kekangan.
Kekangan demi kekangan. Tapi jiwa tu ada. Dalam jiwa tu teringin. Bohonglah kata tak teringin. Ha? Lebih kurang dalam 4 bulan sekali nanti balik kampung. Bawa lah beg balik kampung. Masa tu kan jalan kot feri tu jauh. Ya? Jalan jumpa lah. Kawan-kawan daripada sekolah-sekolah menengah lama ni. Dia pun tengok-tengok saya. Dia kata, hang tak sekolah lah. Sekolah? Saya kata sekolah. Hang pakai macam ni. Hang jadi ustazah kah? Baru umur 15 tahun. Masa tu kalau orang panggil ustazah, radang ni. Radang. Oh, dia jadi ustazah. Dia pun duk lepak dia. Masa tu Pak Sen. Nama Pak Sen. Lalu ni tak ada dah. No? Kan bila kita turun daripada bas, kita nak naik ke feri, kita akan naik tangga. Kan jalan nanti jumpa lah kawan-kawan duduk. Berdating kat situ lah. Saya nanti tengok. Saya nanti malu lah sebab saya agak terasing lah. Nah? Dengan pakaian kita kan. Jadi bila tengok, oh dia jadi ustazah. Assalamualaikum. Subhanallah, radang ni. Marah rasa. Marah rasa. Perperli aku tak apa. Tak apa perperli aku. So ni aku pakai lagi dahsyat dia hampa. Itu saya kata zaman jahiliah kita. No? Zaman jiwa tengah memberontak. Kan? Tapi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tak buat dengan sebab kekangan kehidupan kita yang tak mengizinkan. Tetapi ada, saya beritahu, ada perasaan sedemikian. Kemudian Allah Ta'ala ubah kita pada satu tempoh kematangan. Kita rasa jijik, fikir pun jijik perbuatan tu. Fikir pun tak mau. Itu hijrah. Apabila kita berhijrah kepada satu tempoh, akulah, kalaulah dulu, aku ikut cakap mak aku. Aku belajar betul-betul. Nescaya hari ni aku tak bodoh macam ni. Kalaulah dulu, kalau dulu. Kita dalam tempoh apa? Tempoh hijrah. Aku kena berubah. Pasal apa aku kena berubah? Sebab semua kawan-kawan aku dah berubah. Dah berubah tapi tak dapat pahala. Dapat pahala semua kawan-kawan aku berubah. Ikut dia. Dapatlah apa ikutan dia. Tapi aku kena berubah kerana Allah dan Rasulnya. Aku ni dah nak mati. Takkanlah aku nak jadi lagu ni sampai bila aku nak jadi macam ni. Berubah kerana Allah dan Rasul. Dalam perjalanan menuju hijrah itu. Itu dikira pahala. Itu yang dikatakan, kita ni ikut apa yang kita niat. Apa juga tindakan kita. Kalau kita berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka dapatlah. Okey. Mari sampai kepada satu tempoh perkahwinan. Kita berkahwin. Baik. Kenapa kamu berkahwin? Saja seronok-seronok. Semua orang kahwin, takkan kita tak kahwin. Kahwin lah. Kahwin juga. Orang buat kenuri, kenara, gedebung. Buat kenuri. Sebab apa? Semua orang kahwin, cinta lama dah, takkan tak kahwin kot. Kahwin lah. Kahwin juga. Tanya seorang lagi, kenapa kamu berkahwin? Untuk melepaskan daripada fitnah dunia. Menghalang daripada melakukan zina. Menyambung sunnah Nabi SAW. Kahwin juga. Pahalanya lain. Berbeza. Itu kata berhijrah kalau kerana Allah dan Rasulnya. Dapatlah Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kerana aku kahwinlah bercinta. Bagai nak rak punya bercinta. Dapatlah rak cinta tu. Itu dia. Kata Rasulullah, apa yang hampa buat? Kalau kerana benda tu, dapatlah benda tu. Dan dia kata lagi Nabi SAW, maka nak hijratul dunia, yusibuha awimra'atin yankihuha fajratuhu ila ma hajaru ilaih. Apa juga yang buat, kalau kata hijrah kamu itu, perpindahan kamu itu kerana dunia dan isinya, kerana wanita, ataupun nak kahwin dengan dia, dapat yang tu sajalah. Ini diceritakan, hadis ini berkenaan dengan Ummu Qais. Di mana Ummu Qais ni adalah seorang perempuan Mekah yang cantik, bertunang dengan seorang laki-laki. Kemudian Ummu Qais ni, dia dahulu dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Kemudian dia memeluk agama Islam. Dia telah membai'ah Nabi ni, maksud dia sokong Nabi SAW di atas perjuangan agama Islam ni. Dia ikut sampailah kepada satu tahap,
apabila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi untuk berhijrah, berpindah ke Madinah dengan sebab di Mekah berlaku tekanan yang amat dahsyat kepada penduduk-penduduk Islam. Jadi Allah Ta'ala perintah suruh berpindah. Maka Rasulullah pun pesanlah kepada orang-orang Islam berpindah secara sunyi, sepi. Bermaksud dia sulit. Kelak seorang sikit-sikit pada waktu malam hari. Ha? Sampailah kepada Ummi Qais. Ummi Qais ini dia bertunang dengan seorang lelaki di antara lelaki bangsawan. Dalam negeri Mekah. Yang lelaki bangsawan ni dia pun nak ikutlah, nak ikut tunang dia. Nak ikut tunang dia keluar sama. Jadi dia pun ikut pi. Walhal dia tak ada rasa cinta pada Allah dan Rasulnya. Kemudian dia keluar. Bila dia keluar, sampai di pertengahan jalan, jumpa dengan sahabat Nabi SAW, Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab kata, hang Islam dah lagi? Dia kata, belum lagi. Habis ni nak pergi mana? Dia nak ikut tunang dia. Mai dulu. Jumpa Rasulullah dulu. Jumpa Rasulullah. Rasulullah tanya dia, nak pergi mana? Nak pindahlah, dia kata. Pindah pasal apa? Nak ikut tunang. Saya sebut tunang lah. Dulu tak sebut tunang lah. Disebut nak ikut perempuan tu sebab dia dah janji nak kahwin dengan perempuan tu. Dia Rasulullah kata, perbetulkan niat. Hijrahlah kerana Allah. Kalau kamu berhijrah kerana Allah, maka kamu dapatlah Allah dan juga Rasulnya. Tapi kalau hampir berhijrah kerana perempuan tu, han dapat perempuan tu, han dapat kahwin. Hijrah juga. Tapi tak adalah pahala hijrahnya. Okey. Kalau berkahwin kerana cinta sama cinta. Itu penghijrahan daripada alam bujang kepada alam perkahwinan. Berkahwin dengan sebab kerana cinta semata-mata. Dapatlah yang tu. Cinta tak boleh bagi kenyang pun kan. Dia main sikit, silap sikit saja. Dia nak bercakap. Lepas tu mula, duduk rumah mak hang lah. Aku duduk rumah mak aku lah. Apa punya pasal lah. Sebab apa? Hanya nafsu semata-mata. Tapi kalau kerana Allah dan Rasulnya, dia akan mempertahankan. Walau gelombang, walau dugaan yang datang melanda. Dia akan terus mempertahankan sebab kerana Allah dan juga Rasulnya. Inilah kesimpulan hadis. Kita tengok kesimpulan hadis. Setiap amalan mesti ada niat. Kata pengarang kita ni, setiap amalan mesti ada niat. Niat ni iaitu mengkasapkan sesuatu berserta dengan membuatnya. Mengkasap ni, kita fokus kepada satu-satu benda, lepas tu kita buat. Kita fokus kepada satu-satu benda, lepas tu kita buat. Ni duduk niat saja, buatnya tidak. Niat tu pakailah berkarat dalam perut lah. Aku adalah niat dulu-dulu, tapi sampai kala tak buat. Punah ranah lah. Niat ni kita fokus kepada satu benda, kemudian kita buat tindakan. Kemudian amalan yang tidak ada niat, tidak dikira sah. Di sisi Allah, amalan yang tidak ada niat, tidak dikira sah. Kita pergi ke dapur. Nak pergi bersih ikan. Tahu, jumpalah nasi semalam, tak habis. Tengok ada gulai parat sikit. Duduk makan. Makan tanpa niat. Betul-betul nak pergi bersih ikan. Jumpa nasi sejuk dengan gulai perangat. Tak apalah duduk semua kan. Walaupun dalam hati ada niat nak bersih ikan. Tapi ikan tu dibersiang tak? Belum lagi. Sah tak perbuatan tu? Tak sah. Itu perbuatan adat. Maka tak mengapalah. Kadang-kadang buka peti air. Tak tahu nak buat apa. Belengung. Pasal apa aku buka? Bila niat tu tak ada. Sesuatu perbuatan. Kadang berjalan. Aku ni nak pergi ke mana? No? Tanpa niat. Jadi tidak ada sahnya. Segala amalan dibalas mengikut niat. Amalan yang disertai niat yang baik sahaja yang diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau kita nak duduk dalam kebajikan, maka niatlah segala-galanya kerana Allah. Niat kecuali pada perbuatan maksiat. Kita nak mengatakan orang ni, aku nak mengatakan kerana Allah. Haram lagi berdosa. Kita nak buang ayat besar ataupun ayat kecil kerana Allah.
Haram kalau niat macam tu. Nah. Tak boleh walaupun Allah yang bagi rasa. No? Kemudian dia kata untuk mendapat pahala setiap amalan mestilah diniatkan dengan yang baik. Kita dah sebut dah tadi. Nak dapat pahala di atas segala perbuatan tu, niatlah dengan yang baik. Kerana Allah mengetahui niat hati hamba-hambanya. Allah saja yang maha mengetahui apa yang terletik di dalam hati kita. Apa yang terlintas dalam hati kita. Semuanya Allah tahu. Semuanya dirakam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kan kadang-kadang diuji dengan satu sifat suka lupa. Suka lupa. Lepas tu kita ni minta lah fatwa. Minta fatwa. Macam mana lah nak buat lagi. Suka sangat lupa tu. Okey. Fatwa guru mengatakan untuk orang yang selalu lupa, tinggalkan makanan yang lembab. Makanan apa yang lembab. Cari makanan yang kering. Okey, apa yang lembab? Kalau kata sayur ni yang duduk dalam ayak lah, yang suka ayak. Contoh tu yang kata kangkung, keladi, benda-benda tu benda lembab yang dalam dia ada ayak banyak. Cari benda yang duduk di tempat kering. Sebab tu orang kata banyak makan kurma, banyak makan kismis, benda tu benda kering, no? Dia akan mencerdaskan ingatan. Otak kita bagi cepat ingat. Kita ni dahlah makin berumur. Makin berkarat. Otak tu makin berkarat. Pemakanan pakai balon saja. Tak kisah. Balon saja. Janji sedap untuk tekak. Maka perbuatan inilah yang menyebabkan setiap tindakan kita tu awaklah duk suka lupa sangat-sangat. Kenapa suka lupa? Pengamalan makanan. Pengambilan makanan tak berhati-hati. Begitu juga cakap. Begitu juga dalam segi percakapan kita sehari-harian. Kena jaga. Kita tak kisah. Kita tak kisah benda-benda macam tu semua. Lepas tu, tadi mengapai boleh dah. Ni dah lupa pula. Apa dia? Itu di antara tindakan. Tindakan yang kita buat. Berpunca daripada kita juga. So saya kata apapun di atas niat. Sama-sama kita memperbetulkan niat kita. Kita panggil anak cucu kita. Mai sini mak nak tolong ajak. Kita ajak. Niat kita yang baik. Dia kenal tulisan ini kerana Allah. Dia boleh baca. Itulah jariah untuk aku sampai ke sana nanti. Kita bagi duit perbelanjaan kepada dia kerana Allah Ta'ala. Dia boleh berbelanja untuk kebaikan. Allah Ta'ala kira pahala. Kalau kita berbelanja untuk ahli keluarga, kita dapat 10 kali ganda pahala. Banyak pahala. Janganlah kata apa. Mari minta ini, minta hari-hari duk kena bagi ke hampa ni. Apa dia? Habislah. Habislah Allah. Allah Ta'ala tu maha pemurah. Kemurahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu meliputi pada seluruh langit dan bumi. Kita ni miskin. Tak banyak mana. Tak ada apa yang kita miliki. Sebab itulah kita bising kan. Macam mana nak buat bagi tak bising? Kan kata Nabi SAW, kalau tak boleh kata yang baik-baik, ya smooth. Duduklah diam-diam. Tapi pasal dia tak boleh nak duduk diam-diam. Tu yang dia suka hinggap tu. Kalau dia duduk diam, sunyi. Yang boleh sunyi rumah. Sunyi lah, mak tak ada. Kalau dia ada tu berbunyilah. Kan? Kita kata apa? Di antara penghias suasana kebisingan. Kalau dia diam tu, apa susah hatilah. Siapa? Adalah kemarahan dia yang meluap-luap tu. Kalau dia bercakap tu, berbahagialah. Pasal masih boleh berbunyi radio buruk tu. Kalau dia diam tu, masing-masing dalam rumah pun macam tak ceria saja. Siapa diam sangat tu. Adalah yang tak kena di hati dia. Tu yang dia diam tu. Allah. Inilah kehidupan kita seharian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus didik kita. Dan kita jaga. Tu yang kata kita jaga kita. Kita jaga Allah. Allah jaga kita. Suasana hari ini amat berbeza
yang kita kena hadapi. Dia pun tak panggil pandemik dah, dia pun panggil endemik tu. Endemik maksud dia kita dah kena duduk dah. Kita kena duduk dengan kuman tu dah. Tak apa. Kami sedang mendidik untuk menerima apa juga yang Allah bagi. Yang dikatakan bila kemarin saya sampaikan pemberian daripada ukhuwah muslimah untuk mereka amat terharulah, yang mana kebanyakan mereka yang tak boleh keluar bekerja pasal kerja sendiri. Kalau kerja dengan company ni lainlah ada pendapatan depa. Saya bagi tahu ini pemberian daripada ukhuwah muslimah. Dia pun tanya siapa ukhuwah muslimah ni? Satu badan, satu golongan, satu kumpulan yang amat prihatin. Yang amat prihatin. Pemberiannya tak banyak tetapi barokahnya besar. Di atas persatuan ini, walaupun kita tak mampu infak dengan begitu banyak, bila Allah Ta'ala kumpul jadi besar, dia jadi banyak. Allah, terima kasih banyak-banyak. Hanya doalah daripada si fakir miskin ataupun sahabat-sahabat yang terkesan. Hanya doalah yang mampu mereka sampaikan sebagai balasan untuk kebaikan. Walaupun tak banyak sumbangan kita, tapi dikira lebih oleh Allah Ta'ala atas niat yang baik. InsyaAllah Ta'ala. Baik, kita sudah dulu hadis pada minggu ni. InsyaAllah panjang umur kita masuk hadis kedua pada minggu hadapan. Okey, saya buka soalan kepada ukhuwah sekalian. Ada yang nak bertanya? Silakan insyaAllah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Ilah silakan. Ustazah, Kak Ilah nak tanya, kalau kita bangun pagi pukul 5 tu kita mandi-mandi, kita terus bayang tahajud, boleh lagi? Ya, boleh lagi Kak Ilah. Tahajud ini dia bermula pada waktu tengah malam, iaitu lepas kita tidur tu, kita bangkit tu kita dah boleh mula. Sampai bila? Sampai sebelum terbit fajar. Belum masuk subuh tu boleh lagi tahajud. Katalah subuh masuk pukul 6-10 minit. Katalah contoh. Jadi kalau pukul 6 tu nak sembahyang 2 rakaat, boleh lagi. Masih boleh lagi. Dia lagi masih ada lagi. Ya. Esok kita ada baca Yasin tak Ustazah? InsyaAllah Kak Jamilah. Kita akan buat baca Yasin setiap hari Khamis. InsyaAllah jadi kalau Alhamdulillah, kalau siapa-siapa yang nak kirim doa, kan kita duduk di dalam satu jemaah, mudah-mudahan jemaah kita ini menghasilkan doa yang makbul. Sebab sahabat-sahabat ukhuwah muslimah kita ni yang soleh, yang solehah belaka ni diterima oleh Allah insya-Allah. Jadi bolehlah kita selit-selit doa Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Noria Ya, saja. Ya, silakan Kak Noria. Saya nak tanya berkenaan dengan niat kan. Ya. Kalau kita pasang niat untuk semua satu hari ni, kita keluar kan, kita nak buat kerja, kita niat apa yang kita buat semua ni kerana Allah, boleh ke? Boleh. Banyak. Alhamdulillah. Kalau kita niat semualah apa yang aku buat ni bukanlah kerana siapa-siapa tapi kerana Allah. Satu niat saja. Sekali niat saja. Tak ada nak kata nak marah dekat orang, tak ada kerana kawan tu, tak ada kerana dengan sebab lah aku buat ni. Kata kerana aku tak buat ni. Tak. Aku buat kerana Allah. Jadi tak kisah. Sanggup menanggung susah payah. Jadi petik kita. Maka boleh Kak Nariah. Alhamdulillah. Esok ni Ustazah, saya nak minta lah doa untuk suami saya Suami saya pun kenapa? Orang sihat. Masya Allah. Syafakallah insyaAllah Kak Nariah. Ini kan nak selit doa. InsyaAllah. Sama-sama kita berdoa mudah-mudahan diberikan kesihatan. Jikalau suami yang diuji kesakitan, isteri turut merasa kesakitannya kan. Alhamdulillah, pahala tu Allah nak bagi kat Kak Noria Kuat dan sabar kerana Allah insyaAllah. InsyaAllah Ustazah. Alhamdulillah insyaAllah. Kak sabar InsyaAllah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Jamilah juga. Silakan.
Nak mohon pencerahan Ustazah pasal tawasul. Tawasul, InsyaAllah. amalan apa yang kita boleh bertawasul dengan kita boleh bertawasul dengan amalan apa macam tu. Pencerahan Okey. Ustazah. Okey. Okey, baik-baik. Terima kasih. Tentang tawasul amalan. Kita boleh bertawasul dengan amalan soleh kita. Contoh dia, kita tawasul dengan surah Yasin. Apabila kita membaca surah Yasin dengan berkat aku membaca Yasin ini, aku bermohon doa kepada Allah Ta'ala. Itu tawasul. Okey, kita di antara yang istiqamah jaga ibu bapa kita yang sakit. Itu amalan soleh kita. Nah, berkat aku mentaati kedua ibu bapa aku, maka ya Allah, kau makbulkan sekalian doa apa-apa yang kita hajat. Itu tawasul. Atau kita seorang isteri yang taat kepada suami. Berkat ketaatan aku kepada suami. Itu tawasul nama dia. Aku mohon padamu ya Allah, kau berikanlah, bukakanlah pintu hati anak-anakku. Itu tawasul namanya Kak Jamila. Jadi itu kita bertawasul dengan amalan soleh kita. Kita tahu apa dia. Ya Allah, setiap hari aku bangun bertahajud kepadamu. Itu tawasul. Kita menjadi penyebab di antara amal kita. Kita minta ke Allah Ta'ala. Sebab tu aku minta padamu ya Allah. Saya itulah aku minta kerana tu aku bangkit bertahajud padamu. Kita tawasul dengan amalan. Itu maksud tawasul. Boleh tak Jamilah? Okey. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Janita, silakan. Okey Ustazah, soalan saya berkenaan dengan niat tadi. Macam mana selalu kita dengar kan, kita digalakkan untuk memperbaharui niat. Contoh kan, kita dah berniat dah kan, selalu kita dengar awal terperbaharui niat tu, macam mana keadaan yang kita kena perbaharui niat. Lagi satu berkenaan dengan niat ni, boleh tak kita, contohlah kita dulu pernah buat satu pekerjaan lah, kita lupa nak niat lah. Dah kita dah selesai buat niat tu, baru teringat kita buat tu bukan kerana Allah lah kan, kebaikan. Boleh tak kita dah buat betul kita nak berniat balik. Itulah perbaharui niat. Itulah maksud perbaharui niat. Mula kita dah buat dah, tapi pasal lain. Kadang tak niat pun, kadang benda lain. Tapi bila dah buat, perbaharui niat. Buat kerana Allah. Masa mula tu kita tak niat pun kerana tu kan. Mungkin kadang-kadang tak berniat pun dah buat. Hamba pasal apa saja suka-suka. Niatlah kerana Allah. Perbaharui niat. Mula kita buat kerana sebab tu. Kerana sebab ni. Tapi fikir, wish kalau aku niat kerana Allah kan aku dapat pahala. Perbaharui niat. Itu jawapan dia. Pada soalan Janita ada jawapannya. Okey, baik. Terima kasih Ustazah. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, ada soalan seterusnya? Okey, jika tak ada, tak mengapa. Alhamdulillah. Kalau kata ada isu mana-mana yang nak selitkan doa, boleh PM saya secara personal. Bagi tahu apa-apa niat dia dan hajatnya. InsyaAllah, mudah-mudahan kalau Allah Ta'ala panjangkan umur, tidak ada apa-apa yang berlaku kepada diri kita, kita akan bertemu pada esok hari. Wallahu'alam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsira. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم زدنا علما نافعا وفهما واسعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتجارة لن تبور اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. Terima kasih.